Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Saya mulakan Fadil Tuan Guru kita, Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, Ashabul Fadilah, para asatidzah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Selasa, yang bersamaan, Alhamdulillah, pada hari ini kita dah masuk dalam satu Jamadil Akhir 1443 Hijrah yang bersamaan dengan 4 Januari 2022 masih, Alhamdulillah. Dan diberitakan, Alhamdulillah, kemarin kita melihat anak bulan Jamadil Akhir, dan ada beberapa buah negeri lah yang telah dapat melihat anak bulan pada kemarin, dan termasuklah insyaAllah juga negeri Perak yang kita buat cerapan di Pantai Pasir Panjang. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung kembali bacaan kitab Manzumatul Manazilul Qamar, insyaAllah pada manzilah yang ke-15, manzilah yang ke-15, iaitu manzilah Al-Ghafr. Yang kalau kita lihat dalam pusingan jadual manzilah, maknanya kita dah masuk dalam manzilah yang disebut sebagai manzilah Yamani. Manzilah Yamani, manzilah yang pertama, yang merujuk kepada manzilah yang berada di janub ataupun di selatan. Bagi tuan-tuan dan perempuan sekalian yang nak membuat turun nota yang bakal kita bincangkan dalam siri kuliah ini, boleh membuat turun dalam link yang telah pun disediakan dalam FB. Dan juga bagi tuan-tuan yang nak membuat turun kitab yang kita baca pada hari ini dan juga pada sebelum ini, boleh juga buat turun daripada link yang telah disediakan, dan kita merujuk kepada halaman 54 daripada kitab tersebut, insyaAllah. Baik, jadi tanpa buang masa, insyaAllah saya nak mempersilakan Fadil Tuan Guru kita, Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak, untuk meneruskan program bacaan kitab kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa, amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Faizal Jani, barisan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, tak lupa juga kepada warga kerja, kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini dapat diteruskan pembacaan kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibni Hamad An-Nabahani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Baiklah, hari ini kita membicarakan fasal yang selanjutnya, manzilah Al-Ghafru. Mohon Ustaz Amri boleh bentangkan paparan yang pertama. Baik, kita lihat kepada bait syair, rangkap syair yang dikemukakan oleh Ibnu Hamad An-Nabahani berhubung tentang fasal manzilah Al-Ghafru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal ghafru in haqqaqta bil ayani
mabda'u kulli manzilin yamani. Artinya, manzilah al-ghafru itu sekiranya kamu benar-benar perhatikan, ianya merupakan permulaan bagi segala manzilah yamani. Manzilah bulan yang terletak di bahagian Yamaniyah, iaitu di bahagian selatan. Baik, bait syair yang selanjutnya. Salasu najmatu ma'awwajatu kal kausi is wa tarahur rumatu. Salasu najmatu mu'awwajatu kal kausi is wa tarahur rumatu. Artinya, manzilah al-ghafru terdiri dari 3 bintang yang membengkok seperti busaran panah ketika menggantung panah di busurnya. Baiklah, kita lihat kalam syarah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini merujuk kepada bait syair yang dikemukakan. Qauluhu wal ghafru ilah bi fathil ghin al mu'ajjamah wa sukunil fa wa huwa fi barjil aqrabi wa huwa awwalul manazil yamaniyati. Katanya, pengarang kitab ini merujuk kepada bait syair yang dikemukakan. Kalimah wal ghafru dengan baris atas pada huruf ghin, agar kita baca ghafru, jangan baca ghufru, jangan baca ghifru, ghafru, dengan baris atas pada huruf ghin yang bertitik 1. Jangan disalah sangka seperti ain. Dan sukun pada huruf fa, wal ghafru, supaya jangan dibaca wal ghafaru, dibaca dengan al ghafru. Dan manzilah al ghafru berada di buruj aqrab, iaitu merupakan manzilah pertama daripada manzilah yamaniyah, iaitu manzilah yang berada di bahagian selatan. Baiklah, merujuk kepada kalam syarah, qauluhu thalasu najmatu ilah wa huwa salasatu kawakib saghiratun khafiyatun ala hay'atil kaus li'anna al-wasatiyya tamilu ila al-gharabi mu'taridatun minash-shimali ila al-janubi wa hadhihi suratuhu. Wa dzakara az-Zarqani fil mawahib anna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam ma'a tulu'i hadhihi an-najmi al-ghafr. Artinya, merujuk kepada kalam syarah daripada kalimah bait salasu najmat, iaitu 3 bintang yang kecil. 3 bintang yang kecil berbentuk busaran panah. Kerana bintang yang berada di tengah-tengah itu condong ke arah barat, yang terbentang daripada utara menuju ke selatan. Apabila digabungkan ketiga-tiga bintang itu, beginilah rupa bentuknya. Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zarqani wafat pada tahun 1122 Hijrah. Dah wafat 300 tahun yang lalu.
Al-Syaikh Al-Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam kitabnya Al-Mawahib bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bersama-sama terbitnya bintang Al-Ghafru. Dengan kata lain, melibatkan ketiga-tiga bintang yang membina manzilah Al-Ghafru. Baik, kita ke kalam bait rangkap syair yang selanjutnya. Minta Ustaz Amri gerakkan. Terima kasih. Fi sabi'in lil ashri fahwa zahiru bitali'il fajri yarahu an-nadhiru. Fi sabi'in lil ashri fahwa zahiru bitali'il fajri yarahu an-nadhiru. Bintang Al-Ghafru itu pada bintang yang ketujuh daripada 10 bintang di buruj Sumbulah yang jelas dan nyata. Terbit bintang Al-Ghafru di waktu fajar bagi orang yang memerhatikannya. Baik, kita teruskan dengan kalam syarah. Qauluhu fi sabi'in lil ashri. Fi sabi'in li ashri, daripada bait syair ilah. Wa yatlu'u ma'ahu min jihatil yamani al-farisani najmani mudi'ani mutaqabilani yuqawwidanil khayla. Wa min jihati syami nujumun mustadiratun kahayati sahfati yuqalu laha al-fakkatu wa tusamma qata'atul masakin. Wa fi ba'di jawanibiha najmun mudhi'un. Wa najmani yuqalu lahuma al-martabani mutaqabilani mudhi'ani bainahuma qadru dhira'in fi ra'yil aini. Artinya, merujuk daripada bait syair fi sabi'in lil ashri dan terbit bersama-sama dengan bintang Al-Ghafru daripada pihak negara Yaman, yakni arah selatan itu 2 bintang. Al-Farisani merupakan 2 pemacu kuda. Dengan menggunakan penterjemahan yang agak kita cermat, kita lebih baik menyebut 2 pemacu kuda. Pun begitu, Al-Farisani ni kalau diterjemahkan begitu, asalnya Farisani lah 2 ekor kuda. Farisani 2 ekor kuda. Ya, orang Arab apabila menyebut tentang kuda yang digunakan untuk pemanduan, maka mereka gunakan kalimah farsun. Farsun itu merujuk kuda yang sudah layak dijadikan kenderaan. Farsun. Sekiranya kuda tu belum lagi layak dijadikan kenderaan, kuda yang belum boleh ditunggangi, orang Arab lebih suka menyebut kalimah khailun. Kha, ya, lam. Khailun. Al-khailu merujuk kepada kuda yang belum lagi dijadikan tunggangan. Kuda yang belum lagi dijadikan kenderaan. Apabila kuda tu telah dijadikan kenderaan, ditunggangi, maka orang Arab lebih suka menyebut perkataan farsun. Jadi farsun makna kuda, khailun pun makna kuda. Tapi kalau sebut khailun lebih kepada anak kuda maupun kuda yang belum lagi dijinakkan. Kuda yang diternak ataupun kuda yang liar. Khailun. Sebaik sahaja kuda itu mula dijinakkan,
dan kuda itu boleh dijadikan tunggangan, maka masyarakat Arab lebih suka menggunakan kalimah farsun. Jadi al-farisa ni kalau diterjemahkan maknanya 2 ekor kuda. Tetapi mana 2 ekor kuda itu? Lebih baik, sebahagian ulama falak menyebut farisa ini maknanya 2 pemacu kuda. Kenapa akan dibentangkanlah 2 pemacu kuda? Yang asalnya dia merujuk kepada melibatkan 2 makhluk pada satu tubuh. 2 makhluk pada satu tubuh, iaitu manusia berkaki kuda. Muka sampai ke pinggang adalah rupa bentuk manusia. Daripada pinggang menuju ke kaki, rupa bentuk kuda. Jadi 2 dalam 1. 2 in 1. Maknanya dia satu makhluk, tapi dari kepala sampai ke pinggang rupa bentuknya manusia. Dari pinggang sampailah ke tapak kaki, rupa bentuk kuda. Sebab itu masyarakat Arab sebut al-farisan, 2 ekor kuda. Dan ada juga menterjemahkan al-farisan, 2 pemacu kuda. Baik, akan dinyatakan nanti. 2 bintang yang bercahaya yang berhadapan kedua-duanya merupakan 2 orang pemacu kuda. Juga kita boleh kata di sini, untuk makna asalnya 2 dalam 1. Sebahagian daripadanya berwajahkan manusia dan sebahagian lagi rupa bentuk kuda. Dan daripada pihak negara Asyam, iaitu arah utara, beberapa bintang yang membentuk bulatan seperti pinggan yang disebut juga al-fakka dan dinamakan qata'atul masakin. Dan bahagian kutub selatan pula ada sebutir bintang yang benar-benar bercahaya, berdekatan. Yang boleh dijadikan rujukan. Dan 2 bintang disebut kedua-duanya sebagai al-martabani, iaitu 2 bintang yang bercahaya yang berhadapan kedua-duanya dengan jarak di antara keduanya ialah 1 hasta pada pandangan mata kasar manusia. Baik. Mohon Ustaz Amri untuk gerakkan slide yang selanjutnya. Kita dah selesai membaca dan mengutarakan bait syair dan syarahnya. Baik, kita tibalah untuk tengok paparan selanjutnya. Terima kasih. Baik. Apabila kita baca paparan yang tersedia, manzilah al-ghafru juga disebut manzilah al-ghafratu. Boleh baca al-ghafru, al-ghafratu, terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim luruh. Di pertengahan musim luruh. Ya. Kerana musim luruh bermula pada 23 September. Jadi apabila kita merujuk menggunakan perisian stellarium, kita cuba paparkan pada tarikh 18 November. Pada tarikh 18 November 2021, jam 5.52 pagi, terbitnya fajar Shadiq di lokasi Pulau Pangkur. Di lokasi Pulau Pangkur. Ya. Baik, perhatikan paparan yang ada. Pertamanya kita lihat dulu garis
berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau ini merupakan bulatan ufuk. Dairatul ufuk. Baik. Garis ufuk berwarna hijau. Dan perhatikan pula garis bujur berwarna biru yang kita sedia maklumi, dan garis bujur sedikit condong berwarna merah merupakan khatul kusufiyah. Itu adalah garis laluan terbit dan terbenam matahari. Dan perhatikan mata angin syarqun, arah timur. Ya, inilah dia kaki langit timur Pulau Pangkur. Pada jam 5.52 pagi bertarikh 18 November 2021, pertengahan musim luruh bagi negara-negara yang berada di Eropah khususnya. Baik, kalau kita perhatikan di situ, tuan-tuan, saya ada membuat penandaan bulat. Ya, penandaan bulatan. Maka di situlah ada sebutir bintang. Bintang itu dinamakan Al-Ghafru, iaitu bintang kedua bagi Manzilah Al-Ghafru. Manzilah Al-Ghafru ada 3 bintang. Bintang pertama adalah bintang di sebelah kiri. Bintang di sebelah kiri, bintang di sebelah kiri adalah bintang yang pertama, Al-Ghafru yang pertama. Manakala yang saya buat tanda bulatan di situ, itu adalah bintang kedua untuk Al-Ghafru. Manakala ada bintang halus tu, betul-betul berada di garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau tu. Berdekatan dengan dia. Dan bersebelahan dengan garis khatul kusufiyah. Ada sebutir, setitik bintang. Itu adalah bintang ketiga. Bintang ketiga bagi Al-Ghafru. Bintang pertama di sebelah kiri, yang ditandakan dengan bulatan itu adalah bintang kedua, manakala bintang yang ketiga betul-betul berada di bawah. Berada di bawah. Sedikit daripada garis ufuk berwarna hijau. Maka inilah dia 3 bintang yang membina manzilah Al-Ghafru. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Baik. Manzilah Al-Ghafru terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim luruh. 18 November 2021 jam 6.12 pagi. Iaitu 20 minit selepas terbit fajar. 20 minit selepas terbit fajar, maka apabila bintang Al-Ghafru kedua ini pada ketinggian 6 darjah, sama seperti ketinggian cahaya fajar. Barulah kita nampak cahaya fajar yang halus itu, dan waktu inilah terserlah bintang Al-Ghafru, ketiga-tiga bintang. Baik, saya buat bulatan tu, itu adalah bintang Al-Ghafru yang kedua. Bintang Al-Ghafru yang kedua. Bintang Al-Ghafru yang pertama di sebelah kiri, dan bintang Al-Ghafru yang ketiga di sebelah kanan, sedikit ke bawah. Nampak tu? Sedikit ke bawah. Ada 3 bintang. Jadi dia membentuk bengkok seperti busaran panas. Dia membengkok. Membengkok apa? Kita boleh perhatikan bahawa bintang ini
beroperasi daripada 18 November hinggalah 26 November. Alhamdulillah. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Alhamdulillah. Baik. Manzilah Al-Ghafru terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim luruh. Ya, pada 18 November 2021 jam 6.12 pagi. Ya, ini 20 minit selepas terbit fajar. Keadaan terang dan saya paparkan rupa bentuk tasyakul dan tasawur. Kita pun cuba tasyakul dan tasawurkan. Tasyakul bentuk, tasawur rupa. Untuk bentuk dicantumkan ketiga-tiga bintang tu. Bintang tu kita cantumkan. Pun begitu, dia berada betul-betul kita nampak di bahagian bawah buruj Sumbula. Buruj Al-Azra berada di bawah, di bahagian kaki. Buruj Sumbula, Buruj Al-Azra. Apabila kita tasyakul dan tasawurkan, dirupa bentukkan. Pun begitu, kita perlu faham apa yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, bahawa manzilah Al-Ghafru ni berada di Buruj Aqrab. Ya, Buruj Aqrab. Jadi bawah lagi. Berada di Buruj Aqrab. Tapi mata kita lihat sendiri bahawa apabila dirupa bentukkan bahawa bahawa manzilah Al-Ghafru ni berada di bahagian kaki, menghampiri tapak kaki, begitu juga bahagian betis. Dan juga kita kata bahagian betis dengan bahagian buku lali pada rupa bentuk wanita yang disebut dengan istilah Sumbula, juga disebut dengan istilah Al-Azra. Ya. Baik. Pun begitu kita boleh terima. Kerana apa? Dia dah berada di bahagian kaki, maknanya dia bukan lagi dalam buruj Sumbula. Dia dah berada di buruj Mizan. Selepas Sumbula adalah Mizan. Pun begitu, melangkau pula pergi kepada buruj Aqrab. Maknanya, walau bagaimanapun, ini pendapat yang masyhur. Tidak semestinya pendapat yang masyhur itu diguna pakai. Yang kita perlu faham. Diguna pakai. Pendapat masyhur, pendapat yang kuat, tetapi walau bagaimanapun dia tidak masyhur dari segi penggunaan di kalangan ulama-ulama falak. Baiklah. Apabila kita perhatikan, ni secara global. Kita perhatikan secara global. Setiap manzilah, dia ada dua nilai yang perlu dibahaskan. Yang pertama, iaitu berhubung tentang sirah, dan yang kedua fikrah. Sirah dan fikrah. Apabila sebut sirah akan merujuk kepada rupa dan bentuk. Tasyakul bentuknya, tasawur rupanya. Itu adalah sirah. Dan sirah itu akan menjelaskan tentang fikrah, konsep. Konsep yang perlu kita ketahui. Baik, sirah, fikrah. Di sini, apabila menyebut tentang manzilah, kita pun faham istilah manzilah, maka
setiap manzilah itu ada bintang-bintang sokongan. Bintang-bintang sokongan. Ya, bintang-bintang sokongan itu sama ada bintang itu di sebelah utara maupun di sebelah selatan. Ya. Dan setiap manzilah itu akan merujuk kepada dua bintang. Bintang di kutub utara dan bintang di kutub selatan. Ya. Dengan kata lain, maka dalam membicarakan tentang sirah dan fikrah, sirah itu rupa bentuk suatu manzilah, bagaimana dirupa dan dibentukkan manzilah, maka manzilah itu ada fikrahnya, ada konsepnya. Untuk memahami konsep sesuatu manzilah, maka setiap manzilah ada rujukan bintang. Bintang di sebelah utara dan di sebelah selatan. Selaku bintang sokongan. Bintang itu akan menyokong kewujudan manzilah di sebelah utara dan di sebelah selatan. Dan setiap manzilah itu akan merujuk kepada bintang di kedua kutub. Kutub utara, kutub selatan. Begitu terperinci. Ya, masyarakat Arab zaman berzaman. Sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam. Mereka susun atur sedemikian rupa. Baik. Saya nak bawa pada tuan-tuan manzilah Al-Ghafru yang terdiri daripada 3 bintang. Yang 3 bintang tu, dan yang saya tandakan adalah Al-Ghafru yang kedua, iaitu bintang di tengah-tengah. Di sebelah kanan Ghafru pertama, di sebelah kiri Ghafru yang pertama, di sebelah kanan bawah sedikit Ghafru yang ketiga. Baik. Kalau kita perhatikan bintang sokongan di sebelah kanan. Bintang sokongan di sebelah kanan, iaitu arah selatan. Arah selatan. Bintang yang berada di arah selatan. Yamaniyah. Arah selatan. Yamaniyah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ashabul fadilah yang dirahmati Allah, ada di situ bintang yang memberi sokongan padu. Dia merupakan gugusan bintang. Bintang yang memberi sokongan padu kepada manzilah Al-Ghafru, iaitu bintang Sintora. Jadi bintang Sintora ini, ya, bintang Sintora ni kalau tengok kat gambar tu disebut Qanturas. 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 Qaf nun ta waw ra sin. Qanturas. Jadi yang biasa kita sebut bintang Centaura. Jadi bintang Centaura inilah yang masyarakat Arab zaman berzaman menyebut Al-Farisani. Al-Farisani. Iaitu bintang yang merupakan satu gugusan. Tetapi bintang ini terkeluar daripada buruj. Dia bukan buruj. Bukan keluarga buruj. Pun begitu dia memiliki bintang yang banyak. Bintang yang banyak. Ada menyatakan 80 bintang yang menyertai gugusan bintang Centaura ini. Gugusan bintang Centaura ini. Ya, yang mana masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada baginda Ismail alaihissalam menyebut dengan nama Al-Farisani.
Al-Farisani. Al-Farisani. Kalau kita terjemahkan Al-Farisani, 2 ekor kuda. Tapi bukan 2 ekor kuda, seekor kuda sahaja. Pun begitu, masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam, mereka dipengaruhi oleh pengaruh kepercayaan masyarakat Romawi. Kerana masyarakat Romawi memberi penghormatan istimewa kepada bintang Centaura ini, gugusan bintang Centaura ini yang menjadi penyokong, penaung, tonggak kepada manzilah Al-Ghafru. Jadi bintang Centaura ni, gugusan bintang Centaura ini yang disebut dalam bahasa Arab Al-Farisani, makhluk masyarakat Romawi zaman berzaman dululah. Mereka menganggap dia adalah makhluk yang mempunyai bahagian atas badan yang menyerupai manusia dan bahagian bawah badan seperti seekor kuda. Centaura ni dipercayai mempunyai kekuatan luar biasa serta kebijaksanaan dalam ilmu kaji bintang dan ilmu ramalan. Ini kepercayaan masyarakat Romawi. Kepercayaan ini telah mempengaruhi masyarakat Arab hinggalah di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya kepercayaan mitos ini sudah mula terhakis di kalangan masyarakat Arab. Masyarakat Arab tak lagi menaruh kepercayaan sebagaimana kepercayaan masyarakat Romawi. Baik, bintang Centaura, Al-Farisani, yang menjadi tonggak utama, penyokong, pendukung kepada manzilah Al-Ghafru. Ia berada di sebelah selatan, Al-Yamaniyah, sebelah selatan daripada manzilah Al-Ghafru. Hebatnya manzilah Al-Ghafru ini menumpang kehebatan gugusan bintang Centaura Al-Farisani yang saya nyatakan tadi. Daripada kepala sampailah ke pinggang, rupa bentuknya manusia. Daripada kepala, muka, termasuklah mata, hidung, mulut, badan, sampailah ke pinggang, bertubuhkan manusia. Dari kepala sampailah ke pinggang, bertubuhkan manusia. Tetapi daripada pinggang, termasuklah perut, hinggalah ke kaki dan tapak kaki, bertubuhkan kuda. Bertubuhkan kuda. Maka di sini 2 dalam 1. Satu makhluk, tetapi ada 2. Berbadan manusia, berkaki perut dan kaki kuda. Masyarakat Romawi, mereka cuba meyakinkan masyarakat Arab zaman berzaman bahawa kekuatan tentera Romawi ini kerana mereka memiliki Centaura. Mereka memiliki 2 Centaura. Mereka ada Centaura di langit, rupa bintang yang disebut, dan mereka ada Centaura di bumi. Satu makhluk yang mana 2 in 1. Rupa bentuk orang dan bertubuhkan kuda. Daripada kepala sampai ke pinggang, tubuhnya manusia. Daripada pinggang, perut, kaki, bertubuhkan kuda. Adakah makhluk itu benar-benar wujud? Wallahu a'lam bisawab. Apapun,
selepas kita kata kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan ini mula terkikis. Orang dah tak percaya, mana ada. Wallahu a'lam. Maknanya dua dalam satu. Satu makhluk yang bertubuhkan dua manusia dan kuda. Itu datang istilah Al-Farisani. Pun begitu, ya, apa yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba menarik perhatian kepada masyarakat Arabnya yang disayangi, bahawa kehebatan tentera Parsi itu kerana mereka memiliki tentera berkuda. Tentera berkuda. Tentera berkuda. Dan kehebatan tentera berkuda Farsi ini maupun kehebatan tentera berkuda Romawi ini, kerana mereka cukup mahir memanah, melembing walaupun sedang menunggang kuda. Baik tentera Farsi, baik tentera Romawi. Mereka zaman berzaman percaya kepada dua sentora di langit dan di bumi. Itu kepercayaan mereka. Kita tak boleh percaya begitu. Dan mereka bergantung dengan kehebatan. Sesiapa yang memiliki sentora dalam suatu peperangan, mereka akan menang. Dan akhirnya Romawi dapat menguasai Parsi di Mesopotamia. Mereka kuasai kerana Parsi tidak berjaya menyediakan ketumbukan tentera sentora sebagaimana kehebatan tentera Romawi. Mereka memiliki tentera sentora, tentera yang mana ia 2-in-1, manusia dan kuda. Berkepala dan berbadan manusia, perut dan kaki kuda. Kehebatannya kerana mampu memanah, melembing dan bermain senjata sambil menyerang. Wah. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian. Sebenarnya dia bukanlah makhluk yang sebagaimana kita sangka, tetapi merujuk kepada kehebatan tentera berkuda, kehebatan tentera pemanah. Maknanya hebatnya tentera Romawi itu kerana sambil dia memacu kuda yang pantas lagi tangkas, boleh memanah musuh. Sambil memacu kuda yang pantas lagi tangkas, boleh melembing, menombak musuh. Sambil memacu kuda yang pantas lagi tangkas, mereka boleh bermain senjata pedang. Perkara itu yang perlu difahami. Dan akhirnya, ya, apabila masyarakat Arab di bawah bimbingan pimpinan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tentera berkuda yang bukan untuk tunggang kuda menang Olimpik sahaja, tapi menunggang kuda dapat bermain senjata, memanah, melembing. Begitu juga dapat maknanya bermain dengan pedang, maka itu suatu kelebihan. Itu suatu kelebihan. Maka bangsa Arab menguasai bumi Allah satu ketika dulu. Menewaskan Romawi, menewaskan Parsi. Maka perkara ini disedar oleh Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, bukan Shah Rukh Khan, untuk tewaskan tentera Islam. Mereka mesti memiliki tentera berkuda yang sophisticated, tentera berkuda yang boleh memanah, melembing dan bermain pedang. Mereka pasti menang. Oleh kerana umat Islam pada ketika itu semakin lemah, maka Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, mereka wujudkan satu angkatan tentera yang kuat. Baik, kita bukan nak cerita itulah. Cuma hari ini tercerita benda tu. Nak cerita tentang satu kepercayaan
ya, masyarakat Romawi dan masyarakat Parsi tentang bintang Centaur, iaitu Al-Farisani, bintang yang menjadi tonggak, penyokong, pendukung kepada kewujudan manzilah Al-Ghafru. Baik. Terakhir, sebelum saya serahkan kepada Ustaz Faizal Jani, di kalangan ulama falak, ya, di kalangan ulama falak, turas Islam antaranya Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini bersetuju dengan pandangan ulama-ulama terdahulu bahawa sebenarnya Centaur itu, bintang tu yang dirupa bentukkan sedemikian menjadi, kita kata, tonggak, penyokong, sokongan kepada manzilah Al-Ghafru, ianya berkaitan tentang soal cuaca dan musim. Cuaca dan musim. Apabila terbitnya manzilah Al-Ghafru, iaitu di pertengahan musim luruh. Di pertengahan musim luruh. Jadi, itulah dia cuaca dan musim yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Kenapa? Kerana sebelum tiba musim sejuk, sebelum tiba musim sejuk, maka keputusan bekalan makanan. Oleh itu, terbitnya manzilah Al-Ghafru bersama dengan penyokongnya, bersama dengan tonggaknya, iaitu Al-Farisani. Mereka mengharapkan limpahan air hujan, ya, sebelum tiba musim sejuk. Sebelum tiba musim sejuk, jadi masyarakat Arab zaman berzaman mereka mengharapkan limpahan air hujan di pertengahan musim luruh dan di akhir musim luruh. Kalau tak pertengahan musim luruh, di akhir musim luruh mereka mengharapkan limpahan hujan. Limpahan hujan. Kerana mereka khawatir, maknanya bermula musim sejuk, boleh jadi kemarau akan berterusan. Daripada musim sejuk, kemarau akan berterusan. Jadi adalah sejuk, kemarau pula akan berterusan sampailah musim bunga. Berapa bulan lagi tu yang mereka akan tempuhi. Ashabul Fadilah yang dirahmati Allah. Sebab itu dikaitkan cerita tu begitu. Itu dengan sepenuh harapan. Ada di situ. Ada di situ, iaitu limpahan air hujan yang diharapkan. Kerana mereka menganggap bahawa bintang sokongan kepada bintang sokongan kepada manzilah Al-Ghafru itu yang disebut dengan makna Al-Farisani ini panglima yang akan berusaha membela nasib dengan harapan limpahan hujan sebelum tiba detik-detik yang mereka tidak ingini. Itu maksud yang cuba kita kata dimurnikan oleh Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini. Wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan kepada Ustaz Faizal Jani untuk 1-2 soalan atau bagaimana. Dijemput dan dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Fadil Ustaz atas huraian yang telah disebutkan sebentar tadi daripada kitab Manzumah Manazilul Qamar, dan kita telah membincangkan tentang manzilah yang ke-15, manzilah Al-Ghaffar.
Al-Ghafr. Al-Ghafr. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh bertanyakan sebarang soalan, satu dua soalan untuk kita kongsikan bersama-sama dengan Tuan Guru kita. Cuma kalau kita lihat pada perpindahan daripada manzilah Syami kepada manzilah Yamani, Ustaz. Kalau kita nak lihat ada tak dia satu kata berubah daripada Syam kepada Yaman, perubahan manzilah tersebut. Dan kalau kita lihat daripada manzilah yang terakhir dalam manzilah Syamiyah itu, As-Samak kepada Al-Ghaffar. Jadi kalau tu ada tak perubahan yang ketara, Ustaz, kalau perubahan daripada manzilah Syami kepada manzilah Yamani tu, perubahan itu mungkin melibatkan cuaca, mungkin melibatkan musim ataupun pertanian dan sebagainya, di samping melibatkan musim-musim luruh, musim bunga dan sebagainya, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebab itulah maknanya apabila kita merujuk semula dari segi faktor sejarah maupun disebut mitos, kan? Mitos, cerita. Jadi cerita macam tadi, cerita perang, kan? Cerita perang, kita kata cerita two in one, tubuh. Ya, ada satu makhluk yang merangkumi dua tubuh, tubuh manusia dengan tubuh kuda. Kenapa diwujudkan cerita-cerita begitu? Kenapa diwujudkan cerita-cerita begitu? Tinggal lagi kita dapati bahawa apabila dimurnikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, dia berkaitan dengan soal perubahan musim dan perubahan cuaca yang diharapkan. Yang diharapkan. Kerana apa? Masyarakat Arab memang bimbang dengan bermulanya musim sejuk. Masyarakat Arab zaman berzaman mereka bimbang untuk menghadapi musim sejuk. Kerana mereka tak pasti musim sejuk yang bakal mereka tempuhi ini apakah 3 perkara tu, iaitu tekanan hidup, bebanan hidup, desakan hidup yang mereka terpaksa tempuhi. Tengok masyarakat Arab. Tekanan hidup. Musim sejuk ni, adakah dia akan memberi tekanan kepada diri, keluarga dan masyarakat? Satu. Bermula musim sejuk nanti, adakah ianya akan memberi bebanan? Memberi bebanan atau menambahkan lagi bebanan hidup. Begitu juga musim sejuk yang bakal ditempuhi ini, adakah ianya bakal maknanya mendatangkan desakan hidup? Baik. Kalau begitu, sebab itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi hizat lahu dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa pun daripada kalangan kamu yang memulakan kehidupan di pagi hari aman, dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Tak bergaduh, dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Tak berperang. Ya, tak bertelingkar. Tak berebut jawatan Menteri Besar Johor, contoh. Tak berebut pun. Tak berebut pun jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kata Sabah Sarawak nak, kan? Tak berebut pun. Aminan fi sarbi. Itu tekanan hidup. Yang kedua, wa mu'afan fi badanihi. Celik-celik mata bangun pagi, sihat tubuh badan. Sekarang dah tak sihat. Kita darurat kesihatan.
Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Di sisinya itu ada makan, minum, pakai. Cukup makan, minum, pakai. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, apabila kita ni hidup, ada 3 perkara ni. Yang pertama, aman. Yang kedua, sihat. Yang ketiga, cukup makan, minum, pakai. Hizat lahud dunia. Dia dah dapat sesuatu yang terbaik di dunia. Syaknya dunia ni, sedapnya dunia ni, hebatnya dunia ni pada 3 nikmat ni. Nikmat aman, nikmat sihat, nikmat cukup makan, minum, pakai, tempat tinggal. Itu dia. Jangan sampai 3 perkara ni cacat. 3 perkara ni cacat. Baik. Cacat apa? Jangan sampai cacat pada aminan fi sarbihi. Kerana ia mendatangkan tekanan. Apabila celik-celik mata bangun pagi, tak aman. Diri, keluarga, masyarakat, bahaya. Itu maknanya tekanan hidup. Anak isteri tekan kita, masyarakat tekan kita supaya tukar Perdana Menteri baru. Tekanan. Yang kedua, bebanan hidup. Apa beban? Varian macam-macam. Beta, alpha, omikron makin bertambah. Macam mana ni? Makin bertambah beban. Aku dah 3 kali tau suntik. Akan datang mungkin kali keempat. Tapi Khairi Jamaluddin menyatakan belum tahu nak kali keempat. Kenapa? Mungkin duit dah tak ada. Air sinar pun dah habis. Bebanan. Yang ketiga, harga barang makan, minum, pakai dah naik. Itu desakan, tekanan, bebanan, desakan hidup. Masyarakat Arab, mereka cukup takut musim sejuk. Kerana mereka takut musim sejuk nanti ni, 3 tekanan, bertambah tekanan, bertambah bebanan, bertambah desakan hidup. Itu yang mereka takut sejuk. Sebab itu, berbetulan dengan terbitnya manzilah Al-Ghafru di waktu fajar, atau namanya fajar itu kan harapan. Terbit aja manzilah Al-Ghafru di waktu fajar, di bulan November, mereka ada lagi sebulan. Mereka ada lagi 40 hari sebelum tiba musim sejuk. Maka itulah last choice. You know about that lah. Itu last choice. Itu adalah pilihan terakhir untuk mereka bertindak. Action taken. You know what the English language? Action taken. Itu tindakan terakhir. Sebab itu mereka mengharapkan hujan turun. Hujan turun di pengakhir musim luruh ataupun di pertengahan musim luruh untuk mereka komplitkan. Mereka harapkan tapi turun tak turun Allah yang mengetahui. Itu mereka yang mengharapkan. Jadi kalau bila Ustaz Fazal Jani menyatakan ada tak apa tanda-tanda lebih kepada bintang. Lebih kepada soal bintang. Tapi bintang tu mereka mengharapkan moga-moga hujan turunlah. Kerana itu last choice. Pilihan terakhir sebelum tibanya musim sejuk yang mereka takut dengan ketibaan musim sejuk. Kerana mereka berpengalaman. Habis kita mana ada sejuk. Kita ada musim panas lembab. Lembab. Tiba-tiba cocok dinding Maybank, tak termuntah. Itu je. Sebab itu datangnya cerita-cerita yang Al-Farisani. Cerita-cerita yang apa nama tu? Centaura tu. Cerita-cerita begitu. Menggambarkan harapan. Itu adalah harapan. Macam kita jual direct selling, Ustaz Fazal Jani, kita harapkan kaya je. Rupanya kita kayakan orang. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Oleh kerana kita pun tak ada apa soalan lagi Ustaz, boleh saya tambah lagi satu soalan terakhir lah. Untuk kita, mungkin berkaitan dengan bulan Jamadil Akhir. Alhamdulillah kemarin pun dalam suasana mendung, hujan, dan diberitakan pada kemarin pun ada kawasan-kawasan yang dilanda ribut dan sebagainya.
Tapi Alhamdulillah, saya dapat tahu 3 negeri lah yang dapat melihat anak bulan kemarin. Perak, Selangor dan juga Pulau Pinang. Mungkin lebih lagi lah. Jadi mungkin ada perkara yang boleh kita lihat di situ, Ustaz. Dalam keadaan mendung, dalam keadaan hujan, kami pun di Pantai Pasir Panjang kemarin hujan. Tapi Alhamdulillah masih dapat lihat kerana hujan tu sekejap aja. Kita berlindung di bawah kemah. Dan Alhamdulillah dapat melihat anak bulan walaupun dalam anak bulan tersebut kelam-kelam lah, tak berapa nak jelas, tapi dapat juga dilihat. Mungkin Ustaz, sesuatu yang kita boleh lihat ni bukan sekadar satu aktiviti macam saya sebutkan, dapat gambar anak bulan, ambil post dalam FB semata-mata, tapi di situ ada satu nilai yang kita boleh lihat dalam bulan Jamadil Akhir ini dan bertepatan pula dengan permulaan tahun 2022. Terima kasih. Apa yang Ustaz Faizal Zani terangkan ini sekadar kita kata lontaran pendapat. Ini pendapat akulah. Mungkin ada yang boleh terima, ada yang memang marah, sangat tak nak terima, terpulanglah. Tapi apa pun, kalau kita merujuk kepada pandangan daripada Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani. Ibnu Hamad An-Nabahani yang kita baca kitab dia ni, dia ada juga memberi pandangan tentang kedudukan anak bulan yang boleh dijadikan, kedudukan anak bulan boleh dijadikan sebagai pedoman untuk cuaca musim sebulan akan datang. Jadi dengan melihat wajah anak bulan yang nampak dan nilai cahaya anak bulan, nur bulan tu, kita boleh buat andaian bagaimana situasi musim dan cuaca yang bakal kita tempuhi bila nampak anak bulan Jamadil Akhir. Anak bulan Jamadil Akhir kita dapat lihat. Maka di situ kita boleh buat apa yang disebut sebagai ramalan juga, kemungkinan-kemungkinan. Dengan kenampakan anak bulan Jamadil Akhir, ya, dalam situasi begini, begitu juga nilai cahayanya, ianya menggambarkan cuaca dan musim yang bakal kita tempuhi sebulan akan datang. Itu tanggapan dan ramalan sebagaimana diketengahkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani. Ya. Kenapa? Dia akan jelaskan kepada kita pertama soal kedudukan. Jadi, adakah anak bulan itu betul-betul berada di atas matahari ketika nampak? Adakah anak bulan itu berada di sebelah kanan matahari ketika kelihatan? Adakah anak bulan itu berada di sebelah kiri matahari ketika kelihatan? Benda tu dibahas. Baik. Kenapa perkara itu? Dia akan menjelaskan tentang berapa lama kenampakannya. Berapa lama kenampakan. Jadi kenampakan itu akan menjelaskan kepada kita juga pengaruh taburan awan. Pengaruh taburan awan dan pengaruh rem. Rem ni kita kata wap air. Wap air laut tu pengaruh rem, pengaruh wap air. Jadi rupa-rupanya pada waktu itu, ya, apabila matahari dah terbenam 15 minit, 20 minit, wap air tak ada. Kering. Nampak anak bulan. Pada waktu itu, ruang tu tak ada. Longgokkan awan. Rem tak ada. Longgokkan awan tak ada. Kalau sebelum ni dia berlonggok kat situ, ditutup, tiba-tiba ada ruang pula. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. وَيُنْشِئُ السِّحَابَ الثِّقَالِ
wa yunshi'u sihabat thiqal. Sifat awan ni dia cepat berubah. Awan ni akan berubah. 20 minit dia berubah. 20 minit dia berubah. Dengan kata lain, 5 darjah matahari bergerak, awan akan berubah. 20 minit berubah. 20 minit berubah. Jadi, rupa-rupanya awan ni berubah. Dalam tempoh masa 20 minit dia berubah kedudukan dia. Daripada dia menutup ruang dan ada ruang pula untuk kita melihat. Perkara itu juga dibahaskan oleh Ibn Muhammad An-Nabahani. Jadi, tak apalah, perkara itu boleh kita buat kajian akan datang. Yang saya menyatakan bahawa apabila nampak anak bulan, menunjukkan bahawa awan tu cepat berubah, satu. Yang keduanya, wap air tu. Wap air dah tak menguasai lagi kaki langit barat. Menunjukkan bahawa akan berlaku satu perubahan cuaca. Perubahan cuaca. Dengan kata lain, perubahan cuaca. Perubahan yang macam mana? Ini perlu dibuat pemerhatian hari demi hari. Hari demi hari. Dengan kata lain, kalau sebut perubahan cuaca tu, kalau taburan hujan, kita dapat di sebulan kita dapat akan berlaku perubahan dari segi taburan hujannya. Sama ada detik waktu hujan itu dilimpahkan, pagi ke, tengah hari ke, petang ke, ataupun isi padu air hujan itu. Ada hujan tapi tak banyak sebagaimana yang kebiasaannya kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Perkara-perkara itu disebut dalam istilah bahasa Arab nau, nun waw hamzah, no. Jadi anak bulan yang kita tengok dengan mata kasar kita itu, dia akan menjadi alamat. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Sadaqallahul azim. Inilah dia manusia yang terbatas kemampuannya. Tapi manusia terus disuruh berusaha dan berusaha. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz atas penjelasan yang dia berikan tadi. Dan insya-Allah moga-moga dalam siri kuliah kita ni kita akan dapat menggali banyak lagi khazanah-khazanah ilmu daripada para alim ulama kita yang telah diterjemahkan dalam kitab-kitab yang insya-Allah akan dihurai panjang lebar oleh Fadil Tuan Guru kita nanti insya-Allah. Baik. Saya rasa setakat ini saja dulu kuliah kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kalau sekiranya tidak ada apa-apa masalah, kita akan bersiaran langsung lagi pada hari dan juga rasa pada hari Selasa dan juga pada waktu yang sama insya-Allah. Dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat share dan juga like lagi siaran live di FB ni supaya maklumat dan juga info yang dapat kita, ilmu yang dapat kita kongsikan bersama-sama dengan Fadil Tuan Guru kita ini dapat disebarluaskan lagi insya-Allah. Jadi terima kasih pada Fadil Ustaz atas kelonggaran masa yang diberikan. Terima kasih banyak Ustaz, moga-moga diberikan kesihatan berpanjangan insya-Allah. Dan juga pada sahabat-sahabat kita yang juga telah bersama-sama dengan kita daripada awal tadi, Cik Maruzaman kita, Cik Fazli, Dr. Osman pun ada, Ibnu Dimyati daripada Melaka pun ada, Ustaz Afifi daripada Taipei pun ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan. Ustaz Firdaus daripada Pulau Pinang, Pok Yah Akar Kayu daripada Marang Terengganu pun ada. Alhamdulillah Ustaz, kita punya kuliah diikuti oleh seluruh Malaysia lah boleh kata. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jadi saya rasa setakat ini saja dulu insya-Allah kuliah kita. Kita akhiri dengan kalimah yang mulia. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.